Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak ulang balik daripada pelajaran kita peringkat yang pertama. Pelajaran peringkat yang pertama kita pisahkan kalimat kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ni kalimat lain, ra'aita kalimat lain, nampak ni. Bila kita pisahkan warna baru tuan-tuan boleh faham. Tengok tu. Ada warna kan? Wa kalimat lain B kalimat lain, D ni kalimat lain A kalimat lain, ra'aita kalimat lain. Ini pelajaran kita yang pertama Tapi tuan-tuan, saya tak perlu nak susah-susah payah. Padahal benda ni punyalah susahnya tuan-tuan nak pisahkan kalimat. Macam mana tuan-tuan nak pisah kalau tuan-tuan tak tahu kan? Tapi dengan Kamus Al-Furqan, benda tu dah selesai secara automatik. Itu pelajaran kita peringkat yang pertama tuan-tuan Pelajaran masih lagi pelajaran pada peringkat yang pertama lagi. Saya kenalkan tuan-tuan, dalam Al-Quran cuma ada 3 jenis kalimat saja, isim, fi'il dan haraf. Kemudian saya jelaskan pada tuan-tuan macam mana cara nak kenal Kemudian saya jelaskan pada tuan-tuan, dalam isim dan fi'il ada ganti nama diri tersembunyi. Betul ke tidak? Dalam haraf tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Jadi kalau tuan-tuan jumpa isim dan fi'il, pindahkan ke diagram yang kedua. Saya jelaskan pada tuan-tuan. Ingat tak? Tuan-tuan kena cari jantina dia, jumlah dia dan ganti nama diri. Kemudian barulah tuan-tuan akan jumpa apa ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat tersebut. Betul kan? Dalam pelajaran kita peringkat yang kedua, sekarang yang sedang kita lalui, kita masih lagi bahas tentang isim, fi'il dan haraf. Betul ke tidak? Jadi kalimat isim tuan-tuan jumpa saja, tuan-tuan kena pastikan nak kenal isim, tuan-tuan dah boleh kenal melalui secara teknikal dan secara makna Jadi tuan-tuan kena tahu isim yang tuan-tuan jumpa tu, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. Jadi ini semua adalah isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Dan isim biasa nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita akan datang Kemudian kalau tuan-tuan jumpa fi'il, apa yang perlu tuan-tuan buat? Nanti kita akan bahaskan. Dan kalau tuan-tuan jumpa kalimat haraf, kalimat sendi, apa yang perlu tuan-tuan buat? Nanti kita akan jelaskan tuan-tuan Kita baru sampai pada kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi dulu sebab tu saya nak tuan-tuan ikut kita punya susunan video. Janganlah langkah-langkah tuan-tuan Dan janganlah tuan-tuan nak try-try ataupun teka-teka. Bukan sekarang Nanti akan sampai masanya tuan-tuan boleh argue dengan saya. Untuk sementara waktu ni jangan dulu Tuan-tuan dengar je, biar saya jelaskan perkara-perkara asas dulu Okey. Ini ayat yang kita akan bahaskan hari ni. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Tengok tuan-tuan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. So kita baca dulu ayat ni, mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita melalui ayat ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. So kita ambil dua ayat ni dulu tuan-tuan Okey. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita ambil rangkaian yang pertama ni tuan-tuan ra'aita alladhi yukadzibu biddin, kata Allah adakah ra'aita, engkau melihat, adakah engkau melihat ataupun tidakkah engkau melihat alladhi, orang yang yukadzibu biddin. Yukadzibu, dia mendustakan, bi dengan din maknanya agama. Adakah engkau tidak melihat wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Memang ada satu jenis orang, dia jenis mendustakan agama. Apa ciri-ciri dia? Nanti kita bahas selepas ayat yang pertama ni. So adakah engkau telah melihat wahai Muhammad adakah engkau telah melihat wahai Muhammad orang yang dia mendustakan agama? Macam tu Okey, maknanya adakah kan tuan-tuan? Ini ialah kalimat haraf yang ini ialah haraf tanya. Isim tanya ada banyak kan? Isim tanya kita dah jelaskan pada tuan-tuan. Semua kebanyakannya ialah isim tanya, tapi ada 2 je haraf tanya. Kita akan sampai pada pelajaran haraf tanya nanti So ini ialah kalimat haraf. Tapi kalau siapakah, berapakah, manakah, bagaimanakah, itu semua isim tanya. Tapi kalau dengan hal ialah haraf tanya. Nanti saya jelaskan pada tuan-tuan bila kita sampai pada kelompok haraf. Tadi kita bahas tentang isim tanya kan Okay, dia ada 2. Dalam banyak-banyak tu ada 2 je haraf tanya Okey, haraf tuan-tuan settle Ra'aita engkau telah melihat kan? Engkau telah melihat So ini ialah kalimat apa tuan-tuan? Engkau telah melihat, ada telah ni. Ini ialah kalimat fa'il. Betul ke tidak? So apa ganti nama diri dekat dalam kalimah ra'aita ni? Tuan-tuan boleh terus jawab, engkau ustaz. Ni ada kat sini ada tulis engkau. Betul ke tidak? Jadi kalau dulu peringkat pertama, tuan-tuan kena cari jantina, dia muzakkar, jumlahnya mufrad, ganti nama diri kedua. Ganti nama diri tersembunyi dalam ra'aita ini ialah anta. Itu pelajaran peringkat pertama kan?
Pelajaran peringkat kedua ni saya akan terus tanya tuan-tuan. Dalam kalimat fi'il ra'aita ni, apa ganti nama diri? Tuan-tuan terus jawab. Engkau Ustaz ada tulis kat sini. Gitu Jadi selepas tuan-tuan jawab, saya akan tanya. Engkau rujuk pada siapa dalam konteks ayat ni? Jadi tuan-tuan terus jawab. Ustaz, dalam konteks ayat ni, engkau rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tidak? So, kita tinggalkan nanti kita akan belajar fi'il. Kita belum sampai lagi. Kita baru je isim yang ada gelaran dan fungsi. Baik. Allazi maknanya orang yang. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini isim ke fi'il ke haraf ni tuan-tuan? Ini adalah kalimat isim. So, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul ke tidak? Okey, apa gelaran dia? Isim mewakili. Okey, dalam konteks ini dia mewakili apa atau siapa tuan-tuan? Adakah engkau melihat, wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama? So, orang yang ni rujuk pada siapa? Orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama. Allazi orang yang. Orang mana? Orang yang mendustakan agama lah. Orang munafik yang mendustakan agama. Itu maksud dia. Okey, settle tuan-tuan. Ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim mewakili. Dan dia mewakili siapa? Dia mewakili pendusta agama. Itu maksud dia. Okey, yukadzibu. Yukadzibu ni dia mendustakan. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Dia mendustakan, dia menipu. Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Ada telah tak? Tak ada kan? Kalau tak telah di fi'il apa tuan-tuan? Di fi'il mudhari'. Betul ke tidak? Fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il, saya tanya apa ganti nama diri dalam fi'il ni? Dia. Ada tulis kat sini. Betul ke tidak? So, dia dalam konteks saya ini rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia mendustakan. Dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia terus tuan-tuan rujuk kepada allazi ini yang ada kat sebelah dia ni. Faham tak? Tapi kalau ada di kalangan tuan-tuan kata yang mendustakan Ustaz, betul lah yang mendustakan tapi secara teknikal dia akan rujuk kepada allazi ni. Tapi kalau ditanya allazi rujuk pada siapa? Si pendusta agama lah Ustaz. Macam itulah maksud dia. Dia mendustakan. Siapa dia? Orang yang ni. Siapa dia? Tidak disebutlah secara spesifik, tapi orang yang mendustakan agama. Bidin, bi maknanya dengan. Ini ialah kalimat haraf. Ni haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Ingat tak? Dia ialah haraf jar. Haraf jar kerjanya apa? Kerjanya membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Tengok, di ni apa ni? Jadi kalau tanya di ni baris bawah sebab apa? Sebab bi. Ini kita bahas pada peringkat yang ketiga nanti. Tuan-tuan jangan risau. Saya cuma highlight beberapa perkara saja supaya tuan-tuan nampak ada fungsi-fungsi kalimat ni. Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia baris atas? Kenapa dia baris depan? So antaranya ialah sebab bi dia akan membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Nanti kita akan bahas tentang penyebab baris bawah, penyebab baris depan nanti pada peringkat ketiga. Bukan peringkat yang kedua ni tuan-tuan. Okey, ad-din ni maknanya agama. Ini ialah kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ni ialah kalimat isim. Tengok ni. Isim. Ada al di pangkal. Bawah dia, ujung dia ada baris bawah kan. Tapi ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa ni. Din. Din. Inilah isim biasa lah. Di isim biasa. Dia tak ada masuk salah satu daripada 6 yang tuan-tuan belajar tu. So, dia automatik isim biasa. Nanti kita bahaskan. Selepas habis isim yang ada gelaran dan fungsi, saya akan masuk tentang isim biasa. Nanti saya jelaskan pada tuan-tuan. Okey. Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Okey. Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Ni ayat yang kedua tuan-tuan. Maka itulah orang yang yadu'ul yatim. Dia mengherdik anak yatim. Siapa dia? Siapa dia tuan-tuan? Pendusta agama ni. Karakter dia yang pertama, kata Allah. Karakter yang pertama, pendusta agama ni ialah dia herdik anak yatim tuan-tuan. Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang dia mengherdik anak yatim. Jadi kalau kita mengherdik anak yatim, kita termasuklah golongan penipu ataupun pendusta agama tuan-tuan. Pendusta agama. Mungkin sekarang ni ada kaitannya dengan sindiket-sindiket yang menggunakan anak yatim untuk minta derma dan sebagainya kan. Jadi si pengherdik agama ni yang pertama sekali ialah orang yang organize dia orang tu untuk dapat cari pendapatan untuk kepentingan mereka, gunakan anak yatim. Itu mungkin golongan yang pertama. Golongan yang kedua, selepas anak yatim tu datang pada kita herdik mereka. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan kat sini, pendusta agama ni sebenarnya ialah orang yang mempergunakan anak yatim, menghina dan mengherdik anak yatim jika mereka tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh orang jahat ni. Jadi itu termasuk dalam kelompok golongan ni. Barangkali inilah yang Allah Ta'ala sebutkan. Mereka sebenarnya adalah pendusta agama. Kadang-kadang digunakan topeng-topeng agama, topeng-topeng jabatan-jabatan, topeng. Dia orang bertopeng kan apa sajalah tuan-tuan. Kadang-kadang nampak macam agama sangat, nampak macam Islamik sangat. Tapi kalau inilah kerja dia, maka sebenarnya Allah Ta'ala kata dia pendusta agama. Okey, fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Fa maknanya maka, ini ialah kalimat haraf.
Haraf apa tuan-tuan? Ni nanti kita akan jumpa haraf penyambung cerita Okey, zalika maknanya itulah. Ingat tak? Itulah. Okey tuan-tuan, itulah ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Itulah. Ini ialah kalimat apa dia? Isim. Baik, kalau isim dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini. Apa gelaran dia tuan-tuan? Isim tunjuk ataupun isim isyarah kan. Okey, habis selesai tuan-tuan Ni bukan isim biasa, ini isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim tunjuk. Cuma isim tunjuk yang jauh ke isim tunjuk yang dekat tuan-tuan? Itu. Ni isim tunjuk yang jauh Okey, allazi maknanya orang yang tuan-tuan, ni kerja rumah kita. Saya nak tahu tuan-tuan ni kuis kita. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, apa gelaran dia? Okey tuan-tuan, saya bagi clue lah kat tuan-tuan. Ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi lah. Ni bukan isim biasa So, ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Saya nak tahu apa gelaran dia. Apa gelaran dia tuan-tuan Tolong bagi tahu dengan saya tolong bagi tahu dengan saya dan tolong hantar jawapan tuan-tuan di 010-817-3131 Baik, yadu'u dia mengherdik. Ini ialah kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Betul ke tidak? Apa ganti nama diri dalamnya? Ialah dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk pada allazi tadi Yang allazi yang pertama, yang kedua sama orangnya. Al-yatima. Yatima maknanya anak yatim. Al-yatima maknanya anak yatim. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Inilah kalimat isim ni, tanda dia ada alif lam di pangkal kalimat. Tapi al-yatima ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim biasa. So isim biasa. Isim biasa sebenarnya ujung dia boleh berubah. Yatima, yatimu, yatimi boleh Jadi semua karakter isim biasa boleh berubah pada hujung. Itu nanti kita bahaskan kemudian Tapi inilah isim dan dia ialah isim biasa. So terima kasih atas perhatian. InsyaAllah nanti kita jumpa pada pertemuan kita yang berikutnya. Tapi tolong bagi tahu dengan saya soalan kuis saya. Alladhi ni sebenarnya dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi. Saya nak tahu apa gelaran dia. Tolong saya tuan-tuan Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.